Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani يفقه قولي اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل أما بعد. Yang berusaha barisan anjutan kuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, Tuan Siap, muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya dan selamanya kita merafakkan syukur kita kepada Allah kerana pada malam ini dapat lagi kita menyambung pengajian, dan tajuk malam ini adalah menggadaikan agama kerana dunia. Hadis yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yakhruju fi akhir az-zaman rijalun yakhtaluna ad-dunya bid-din يلبسون للناس جلود الضأن من اللين ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب يقول الله أبي تغترون أم علي تجترئون فبي حلفت لأبعثن على أولئك منهم فتنة تدع الحليم منهم حيرانا رواه الترمذي. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan timbul akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka menunjukkan kepada orang lain pakaian yang dibuat daripada kulit kambing, yakni berpura-pura zuhud di dunia untuk mendapat simpati orang ramai. Percakapan mereka lebih manis dari gula, padahal hati mereka adalah hati serigala, yakni mempunyai tujuan-tujuan yang jahat. Allah berfirman kepada mereka, apakah kamu tertipu dengan kelembutanku, atau kamu terlampau berani berbohong kepadaku? Demi kebesaranku, aku bersumpah akan menurunkan satu fitnah yang terjadi di kalangan mereka sendiri, sehingga orang cerdik pandai pun akan menjadi bingung dengan fitnah itu. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, pertamanya hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang paling banyak menghafal dan mengingati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abi Hurairah ataupun disebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini bukanlah nama sebenarnya, tetapi Abu Hurairah adalah gelaran kepada Abdurrahman bin Sakhar ad-Dusi, kerana beliau terlalu cinta dan suka bermain dengan anak-anak kucing, sehingga kan diceritakan di dalam poketnya juga ada anak kucing. Jadi kita ni tak adalah sayang kucing sampai poket pun ada kucing. Ini suka sangat dengan kucing, dan dia ini digelar sebagai Abu Hurairah. Bukan nama dia, namanya Abdurrahman, ya. Dan beliau antara sahabat yang banyak menghafal hadis kerana
Beliau antara sahabat yang tidak banyak terlibat dengan peperangan besar. Berbanding dengan di awal Islam, para sahabat ini sibuk menyampaikan dakwah dan berhadapan dengan tekanan kiri dan kanan daripada pihak Quraisy. Sedangkan Abdul Rahman ini atau Abu Hurairah, beliau berada di Madinah dalam keadaan sudah pun aman dan menumpu sepenuh masa untuk belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menghafal ribuan hadis. Ya. Beliau tidak lupa kerana pernah diadukan hafalan yang terlupa kepada Rasulullah, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau, lalu beliau terus ingat kerana di zaman Rasulullah itu hadis ini tidak dibenarkan untuk ditulis, dicatat. Kerana yang dibenarkan ditulis ketika itu hanya Al-Quranul Karim. Mengapa hadis tak boleh pula dicatat dan ditulis? Kerana takut keliru. Adakah ini ayat Al-Quran ataupun adakah ini hadis? Jadi hanya dicatat ialah ayat Al-Quran. Adapun hadis, Nabi kata kalau kamu terlupa, tanyalah aku. Ya. Jadi sebab itulah para sahabat hanya menghafal hadis. Ya, dalam masa yang sama mereka mencatat juga Al-Quran, tetapi bukan semua sahabat. Ada penulis yang diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Al-Quran ini di zaman Saidina Abu Bakar, tidak ada satu naskah Al-Quran yang sempurna. Bagaimana naskah Al-Quran ini boleh wujud? Apabila ketika mana Saidina Abu Bakar memerangi satu kumpulan ajaran sesat yang diketuai oleh Musailamah Al-Kadzab, seorang nabi palsu. Di dalam peperangan itu seramai 60 orang hufaz ataupun hafiz Al-Quran ini terbunuh, seramai 60 orang. Jadi Saidina Abu Bakar mula mengumpulkan Al-Quran, ya. Dan Saidina Umar meneruskan legasi Saidina Abu Bakar menghimpunkan Al-Quran selama 10 tahun. Dan di zaman Saidina Uthman, maka terhasillah 4 naskah Al-Quran yang pertama. 4 naskah sahaja yang ditulis atas kulit kambing. Maka hadis tidak ditulis di zaman Rasulullah, diturunkan daripada sahabat kepada sahabat sehinggalah kepada tabi'in. Bermulalah penulisan hadis ini di zaman tabi'in. Ya. Dan ketika itu terlalu banyak hadis, ya, sehingga kan wujudnya hadis-hadis yang palsu, ya, iaitu disaring oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari sebelum beliau menulis hadis, beliau menyiasat hadis ini daripada siapa, dan orang yang meriwayatkan hadis itu mestilah orang yang adil. Yang adil ini artinya tidak melakukan dosa besar, dan juga orang ini menjaga hafalannya. Kalau lupa-lupa macam kita, ya, kejap ingat awal, bangkai lupa, tengah ingat, tepi lupa, maka Imam Bukhari tidak akan mengambil hadis daripada orang ini kerana dia ni pelupa. Dalam hadis ini, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, Nabi SAW menceritakan satu keadaan yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Di mana zaman Rasulullah SAW, para manusia di kalangannya itu keliling Rasul adalah para sahabat. Yang kita tahu sahabat ini, ya, mereka yang hidup sezaman dengan Rasulullah
dan bertemu dengan Rasulullah, baru dikira sahabat. Dan mereka ini bukan calang-calang manusia. Mereka ini adalah orang yang hidup dengan Rasulullah, berjuang bersama dengan Rasulullah, jatuh bersama dengan Rasulullah, bangkit bersama dengan Rasulullah, senang bersama dengan Rasulullah, payah bersama Rasulullah, mati di kalangan mereka. Sebelum Rasulullah wafat, mereka mati dulu kerana mempertahankan Islam. Begitulah juga zaman tabi'in, kerana Nabi sebut khaira qarni qarni, sebaik-baik kurun itu kurun aku. Baik ini tuan-tuan, apa yang baik? Manusianya tu yang baik, ya, orangnya tu yang baik. Summal ladzina yaluwi, Nabi kata kemudian zaman selepas pada aku, yakni zaman sahabat. Zaman sahabat, zaman manusia baik-baik. Summal ladzina yaluwi, kemudian selepas daripada itu, yakni zaman tabi'in. Zaman manusia baik ini tuan-tuan, kalau kita nak tanya zaman bilakah manusia paling baik sekali, jawapannya Nabi dah bagi tahu, orang paling baik ialah ketika mana zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok para sahabat, mereka ini kalau berjuang, kutip harta untuk perang bukan sikit-sikit, bukan sikit-sikit bagi. Macam kita ni, ya tak, Palestin ni berjuang, berperang tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ya. Tuan-tuan tahu bumi Gaza itu lebih kurang besarnya Teluk Intan, ataupun separuh Teluk Intan je lah, separuh Hilir Perak lah, lebih kurang kita kata macam tu, ataupun besar Hilir Perak ni kita kata. Penduduk yang ada di situ seramai 2.2 juta orang. Satu perak ni duduk di Teluk Intan. Bayang macam mana padat tak padatnya. 1 meter persegi lebih kurang besar sejadah kita lah, ya. Ataupun besar sikit dari sejadah kita tu, 6 orang duduk. Tu kawasan, ya. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, apabila mereka ini sanggup tinggal di tempat itu dan mereka tidak akan berundur, walaupun kata Israel tinggalkan Gaza Utara kerana kami akan bom di situ, ya. Apa ayatnya tu? Dia nak bom situ, dia suruh orang keluar, ya, dia nak bom situ. Bila dia dah bom, dia akan masuk, dia akan tawan tempat tu. Maka apa orang Palestin buat? Mereka tidak akan berundur, mati di situ tak apa. Sebab apa? Tanah itu, ya, memang tanah jihad, tanah syahid. Orang yang mati di situ bukan macam kita, mati sakit jantung, mati kencing manis, ya, mati gout, ya, mati apa lagi, kanser. Bukan. Situ orang situ tak ada mati-mati macam tu. Semua mati syahid. Tanah itu tanah syahid. Jadi mengapa mereka nak berundur? Ya. Kalau mereka berundur, mereka dapat apa? Ya. Dan lari dari medan jihad ini adalah satu dosa yang besar. Ya. Mereka tidak akan berundur. Tidak ada nakhbah yang kedua. Kata mereka, tidak ada penjajahan untuk Israel, untuk Palestin ini kali kedua. Jadi mereka ni habis semua dah, ya. Anak, isteri, keluarga habis, ya. Kita ni kalau pergi, kering air mata kita, ya. Kering air mata. Tengok video tu sampai tepu dah, ya. Dan kalau kita lihat bagaimana adanya satu video menunjukkan, ya, beg-beg plastik, bukan sampah, tetapi adalah anggota-anggota manusia yang bercerai, yang hancur. Bukan sikit, puluhan beg, ya. Beg plastik yang kita beli daging tu, bukan beg plastik hitam tu, ya. Jadi tuan-tuan, apabila diminta sumbangan daripada kita,
kita bagi RM10, RM20, ya, RM30, kita bagi apa yang ada dalam dompet kita, ya, apa yang ada dalam poket kita. Ini tuan-tuan sangat-sangat. Sahabat dulu begitulah, mereka tidak bagi, ya, sikit-sikit. Sayyidina Abu Bakar sehingga meninggalkan hanya Allah dan Rasul kepada keluarga dia, habis langsung. Kerana apa? Yakin dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ya, mereka bagi ni bukan sikit-sikit. Ada yang bagi 1,000 dinar, ada yang bagi 10,000 dinar. 10,000 dinar ni tuan-tuan banyak mana? 1 dinar sahaja nilainya lebih kurang RM800. 1 dinar. Kalau dia bagi 1,000, berapa? RM800,000 bagi. Sebab itu sebaik-baik manusia, sebaik-baik kurun qarni zaman aku ni, kita siapa ada bagi 800,000? Kalau bagi 800,000, jawab pakai tuala je kita. Mana ada duit banyak tu? Tak ada. Tapi mereka sanggup. Mereka sanggup tinggalkan bumi Mekah menuju ke Madinah sehelai sepinggang. Padahal mereka di Mekah ni apa pekerjaannya? Niaga. Mereka tinggalkan semua harta mereka. Maka tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, maka zaman itu zaman terbaik, zaman keemasan manusia. Begitu juga dengan zaman sahabat, yang mana para sahabat ini sangat-sangat teliti dan sangat taat kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sebagai contoh, yang paling ampuh ialah ketika mana Rasulullah SAW wafat. Nabi wafat di Madinah. Jadi tanah itu adalah tanah milik orang Madinah. Dan mereka orang Madinah mencadangkan orang Madinah untuk menjadi khalifah selepas Rasulullah SAW. Tetapi ada sahabat meriwayatkan hadis, Al-a'immatu min Quraisy. Nabi sebut begitu, kepimpinan ini daripada kaum Quraisy. Bila sebut orang Quraisy, maka orang Madinah yang terdiri daripada suku Aus dan Khazraj terus diam dan taat kepada hadis yang pendek ini aja. Al-a'immatu min Quraisy, kepimpinan ini daripada Quraisy. Maka diam terus. Dan mereka memberikan ketaatan kepada pemimpin yang pertama, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Dan kepimpinan ini diberikan dan ditanggung oleh Sayyidina Abu Bakar tanpa ada tentangan dari sahabat. Zaman tu Nabi dah tak ada, zaman sahabat. Kemudian zaman tabi'in. Maka sampailah ke zaman kita hari ini, zaman fitnah, di mana tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ada manusia yang mula menjual agamanya. Mereka sanggup menjual agamanya. Apa maksud jual agama ni? Sedangkan kita orang Islam jual dunia untuk akhirat. Dia jual agama untuk dunia. Terbalik. Jual agama ini tuan-tuan, artinya apa? Dalam perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh syariat, maka tidak ada kompromi dah untuk kita. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin
idza qadallahu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak patut bagi orang lelaki mukmin dan mukminah perempuan, apabila Allah dah tetapkan satu perkara itu, maka ada pilihan lain pula bagi mereka. Contoh tuan-tuan, kita hari ini bila Allah Subhanahu wa taala dah perintahkan untuk kita melaksanakan syariat Allah, melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, ada dari kalangan manusia ini, dari kalangan orang Islam ini berbalik-balik hatinya. Berbalik-balik hatinya. Tidak bersetuju ada. Sebagai contoh mudah, ketika mana negara Bangladesh hendak diberikan kemerdekaan, maka diadakan satu referendum, pungutan suara kepada negara mereka, sama ada mengekalkan sistem sekular yang dibawa oleh penjajah, atau nak kembali ataupun nak guna sistem Islam. Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita dapati? Mereka telah memilih sistem sekular, padahal mereka adalah orang Islam. Tuan-tuan, kalau kita pergi Bangladesh ni, ulama mereka lebih teruk ditekan. Ada yang dihukum bunuh pun ada Bangladesh ni, ulama mereka. Kita ni alhamdulillah boleh lagi lah, walaupun kadang-kadang sakit hati betul apabila nak laung takbir pun tak boleh. Takbir ini adalah lafaz yang besar, tak sebut tak sah sembahyang. Kena sebut ni Allahu Akbar, dalam hati pun tak sah. Ya tak? Dia perkataan yang sangat-sangat besar. Semua perkataan yang ada dalam sembahyang kita ni besar dah tu. Kita tengok dalam sembahyang, ya tak? Surah yang dipilih, surah yang paling besar, surah Fatihah. Ayat kemudian apa dia? Zikirnya, zikir yang paling besar. Ya, iaitu apa? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Zikir inilah yang dibaca oleh hammalatul arash, malaikat yang menanggung arash Allah. Dia rasa berat, tapi bila dia baca zikir ini, dia rasa mampu tanggung. Sebab apa? Kalimah tu lebih berat daripada arash tu. Dalam sembahyang ada syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dalam sembahyang ada selawat. Ini semua benda-benda yang besar. Tiba-tiba takbir pula tak boleh. Oh tuan-tuan, ini satu perkara yang tidak sepatutnya datang daripada mulut orang Islam, menghalang umat Islam untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala di tanah umat Islam ini. Tuan-tuan, itu nak bagi. Mereka sanggup jual agama ini demi kepentingan nak menjaga hati orang lain. Bukan cerita jaga hati ni, bukan masalah hati yang nak dijaga ni. Nak dijaga adalah, tuan-tuan kasih oleh Allah, nak menjaga diri kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hak tu lebih besar. Bila sebut Allahu Akbar ni, bukan saja Allah bagi pahala. Siapa kamu nak menghalang? Tu. Kemudian mereka, tuan-tuan, memakai pakaian. Pakaiannya seolah-olah pakaian orang zuhud. Kemudian
lidah mereka ini kalau berbicara sehingga kan mengagumkan orang. Dalam hadis sebut sebelah ahla minas sukar, ya, bahasanya tu, ya, percakapannya tu lebih manis daripada gula. Ya, ayatnya membodiknya tu bukan main lagi. Ini kita ni ahlam pak kata orang Melayu, istilahnya tanam tebu di tepi bibir. Kalau cakap kat budak ni sampai sudah dia tak faham apalah makna. Ya, mana orang tanam tebu tepi bibir, dia kata. Ya, tanam tebu belakang rumah lah. Ya tak. Orang kita ni hilang dah. Bab bidalan ni dah tak berapa reti. Ya, membidal-bidal ni tak reti. Ya. Apa kamu kaki ayam je? Saya kaki orang, ustaz. Susah pula nak menerang. Ya tak. Tuan-tuan, kita ni orang Melayu ni sekarang ni sastra ni dah jadi macam tak berapa nak ada. Ya. Dulu ada nama siapa ya? Karim Zaidan ke apa ke? Saya tak ingat dah. Yang jadi Pak Malau dalam cerita Seri Mersing tu. Apa namanya? Tuan-tuan ingat tak? Cara dia bercakap tu suka sangat saya mendengarnya. Ya. Itu tuan-tuan, bahasa orang lama. Sekarang ni tak ada dah. Ya. Rindu rasanya. Bahasa lama. Tapi nak cerita dalam hadis ni, mereka ni cakap kan main pandai lagi. Terpegun kita. Tapi apa dia? Nabi sebut wa qulubuhum qulubuz dhi'ab. Tapi hati mereka ni hatinya seperti hati serigala. Kenapa dia sebut serigala ni tuan-tuan? Sebab serigala ni suka mempermain-main. Dia main-main. Kambing tu kalau dia duduk dalam satu kumpulan, serigala ni dia tak berani nak kacau. Tapi serigala ni bijak, dia akan rapat hampir dengan yang besar-besar ni. Kemudian yang besar ni dia akan rasa dia hebat. Dia akan acah serigala ni buat lari. Ya. Kemudian sedang masa mengacah, kumpulan tu dah bergerak ke depan, dia tertinggal sikit. Acah ni lagi dia serigala ni. Bila acah dia serigala ni, kambing ni buat melawan. Masa buat melawan tu, kumpulan ni tinggalkan dia lagi sikit masa. 5-6 kali dia acah oleh serigala. Kambing besar ni buat melawan 5-6 kali, akhirnya dia terpisah daripada kumpulan dia. Ya. Dia buat macam-macam takut aja, ya tak? Kemudian apa jadi? Ya. Apa jadi? Ya, serigala membahamnya beramai-ramai. Serigala bukan sekor-sekor dia. Dia kerja berkumpulan. Samalah kita ni. Ya. Ada pihak yang hamba cakap dulu, kalau kata orang dulu boleh tak? Ya, lembut gigi lagi daripada lidah. Ya. Tapi bila dah ramai, jadi apa? Jadi apa? Baru kita tahu lidah dia lebih keras daripada gigi dia. Hati dia lebih dahsyat daripada hati serigala. Kita dimakan. Sikit-sikit kita dimakan. Ya. Yahudi itulah perangainya dulu. Ya. Ketika mana Yahudi ini tuan-tuan, mereka tidak mempunyai tanah. Perang dunia yang kedua itu, ya, yang dikatakan Hitler ini membunuh Yahudi ini, sehingga kan ada orang kata mana ada, ya, ataupun memang patut Yahudi ini dibunuh. Hitler ini memang tak suka, dan memang Hitler ini adalah orang yang berpandangan jauh. Dia tahu perangai Yahudi itu. Akhirnya tuan-tuan, mereka mengusir Yahudi ini.
Siapa yang tuan-tuan kasih oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan tanah kepada mereka di Palestin ini? Kalau tidak penjajah yang sama di negara kita dulu. Siapa? Ya. British. Dan telegram pertama sekali mengucapkan tahniah atas penubuhan Israel adalah Amerika. Ini tuan-tuan, penjajah ni dia biasa, dia akan bawa masuk ya, sampah-sampah daripada luar. Bila mereka tinggalkan bumi ini, sampah tu dibiarkan, kita jadi susah ya. Maka tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, pertumbuhan bangsa-bangsa bersatu kerjanya adalah untuk mengiktiraf penubuhan negara haram Israel pada tahun 1948 itu. Itu memang sudah dirancang dengan begitu rapi. Maka kita kena berhati-hati supaya tidak menjadi menerima nasib yang sama seperti mana apa yang berlaku di negara jiran kita, Singapura. Ini tuan-tuan ya, yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak dan juga cucu-cucu kita. Maka tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman, apakah ya kamu, yakni wahai penjual agama, ada mereka ni sokong, penjual agama, adakah kamu rasa Allah ni berlembut, kamu ambil kesempatan gitu ya, Allah tak turunkan azab, maksudnya Allah tidak memandang dan melihat, ataupun kamu terlalu berani berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu demi kebesaranku, kata Allah, aku bersumpah akan menurunkan satu ujian, fitnah yang akan terjadi di kalangan kumpulan mereka sendiri, sehingga kan cerdik pandai dalam kumpulan mereka itu pun ya tak tahu macam mana nak selesaikan fitnah ini. Tuan-tuan ya, akan datang, Allah takkan biarkan golongan-golongan yang menjual agama ini ya. Saya pun heran tuan-tuan ya, ada di kalangan orang Islam kita ni ya, yang terlalu longgar ya, pegangan Islamnya, sehingga kan mereka ini terlalu mesra ya, terlalu mesra. Itu nak istilahnya nak beritahu. Tambahan pula sekarang ni ada satu istilah dipanggil Islam liberal. Mereka orang Islam ya, dan Islam mereka hanya bersifat peribadi. Islam ni Islam individu. Nak semayanglah, jangan kacau aku sudah ya. Jangan ganggu orang lain sudah, jangan tegur sudah ya. Biar kami nak buat apa pun buat, jangan ditegur. Sebenarnya perkara ini adalah perkara yang bertentangan dengan hadis Nabi SAW, man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat akan kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan apa? Nabi sebut dengan kuasa. Itu mula-mula Nabi sebut tangan ni, yakni kuasa. Ya. Saya ingat kalau orang Aceh tuan-tuan, orang Aceh ni, oleh kerana negeri mereka tu dia autonomi, tu dia ada kuasa ke tak? Masyarakatnya pun faham. Saya pergi ke Aceh ni, kita boleh dapat dua perkara, tiga lah. Yang pertamanya, kita dapat melihat orang Islam hidup bersyariat. Tak adalah kalau misalnya kata kita nak tengok budak muda ni bonceng motor dengan orang perempuan yang tak kenal, tak ada. Orang sana
Kawan saya bagi tahu, kalau sembang lelaki perempuan depan rumah, ya, depan rumah tak mani, orang akan baling batu ke atap rumah tu, pang baling bagi isyarat. Kali kedua baling lagi, ya, atas atap bagi isyarat lagi. Biasa kali pertama tu orang dah masuk dah. Tapi kalau kali kedua tak masuk lagi, kali ketiga siap dibaling ke orang tu betul. Sanggup tunggu lagi. Ini dia Aceh. Mereka hidup bersyariah. Yang kedua, kita belajar bagaimana orang Aceh ini, mereka mempunyai semangat juang yang sangat tinggi. Ya. Sebab itu mereka dahulu tidak mahu bersama dengan Indonesia, dan mereka menubuhkan gerakan GAM, Gerakan Aceh Merdeka. Sehinggalah datangnya tsunami, maka mereka sanggup duduk dan membuat perbincangan, dan akhirnya mereka menerima Indonesia, dan Indonesia memberikan kuasa autonomi untuk mereka memerintah sendiri. Tapi apa yang saya nak nyatakan di sini, orang Aceh dia mempunyai semangat juang yang tinggi. Ketika mana kota Melaka itu berjaya dijajah oleh Portugis tahun 1511, maka antara yang menyerang Melaka ini ialah orang-orang Aceh, yang mereka datang bukan sekali tetapi beberapa kali, sehingga ada serangan yang melibatkan 10,000 tentera laut daripada Aceh. Bukan sikit. Kalau tuan-tuan nak tahu, P. Ramlee itu bapanya adalah keturunan raja di Aceh, pernah ditangkap oleh Belanda dan berjaya dibebaskan oleh bapa saudaranya. Ibu saudara P. Ramlee ini adalah seorang pejuang, perempuan. Itu pejuang, ya. Tetapi tuan-tuan ditangkap, dihukum, dibawa ke tanah Jawa dan meninggal di sana. Dibuat filem berkenaan dengan beliau. Jadi tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ya, apa yang nak disimpulkan di sini ialah, ya, kita mesti pertamanya pegang kemah-kemah Al-Quran dan hadis ini. Tak tahu nak pegang, carilah orang yang tahu akan hadis dan Al-Quran, dan peganglah pandangan mereka, kerana mereka mengambil pandangan daripada ulama-ulama dahulu dan ulama-ulama sekarang, dan kita berpegang pedoman kepada mereka. Yang kedua, hati-hati dengan perkataan manusia yang tidak bertulang, yang mempunyai lidah tidak bertulang ni. Ucapan mereka baik, perkataan mereka baik, tindak tanduk mereka baik, tetapi mereka ini mempunyai hati dan niat yang sangat-sangat jahat. Tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis, ya, dan tidak ada agama orang ini. Dan yang ketiga, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka ini akan diazab oleh Allah dunia lagi dengan datangnya ujian dan fitnah yang besar yang mereka sendiri tidak mampu untuk menghadapi, dan mereka buntu untuk berhadapan dengan fitnah yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Jadi untuk akhirnya, tuan-tuan kasih oleh Allah, saya bacakan pantun yang dikarang oleh penulis kitab ini. Ada kumpulan suka menggadai, agama suci diubah suai, tiada malu kepada handai, asalkan uang dapat digapai. Manis ucapan, sedap ungkapan,
namun di hati wang diniatkan, Allah bersumpah pasti turunkan azab yang pedih lagi membingungkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.